Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah Majalah Book kini bersama dengan PPZ Mawi bersama tetamu khas kita Tuan Haji Khairul Azhar. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, so kita nak di penghujung tahun gini, tak lama lagi bulan November dan masuk di bulan Disember. Tak lama lagi kita kena buat e-filing kita. So hari ini topik kita pada hari ini adalah cukai dan zakat. Haji mungkin boleh kupaskan apakah yang tips-tips atau strategi yang Haji boleh kongsikan? Okey, terima kasih kepada Tuan Skandar dan Majalah Labu menjemput kita daripada PPZ lah. Hari ini kita nak kongsi satu ilmu berkaitan dengan zakat dan apa berkaitan zakat ni dengan cukai. Sebab cukai ini melibatkan setiap orang. Maknanya cukai ini boleh dikenakan ke atas orang yang mempunyai pendapatan. Itu asas dia. Cuma dari segi zakat, kita beruntung kerana zakat ini satu-satunya elemen yang memberikan kelebihan bagi mereka yang bayar zakat tu mendapat sedikit penolakan atau disebut rebate lah ke atas zakat yang dibayar berdasarkan cukai yang dikenakan. Itu satu yang bagusnya. Di negara lain tak ada. Kita di Malaysia saja ada tu. So disebut di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, di bawah Seksyen 6A-3, maka mereka yang membayar zakat ini boleh mendapat rebate daripada amount zakat yang dibayar pada tahun taksiran yang dibuatlah. Contoh dia, katakan sekarang ni kita dah bulan 10 kan, nak masuk bulan 11. Jadi kita kira zakat pendapatan lah, contoh zakat pendapatan ni, tahun taksirannya tahun 2022 lah maksud dia. Jadi kita kena bayar zakat kita sebelum 31 Disember 2022. Itu disebut tahun lah, tahun taksiran. Mana bermula 1 Januari sampailah 31 Disember 2022. Itu adalah tahun taksiran. Mana-mana bayaran zakat yang dibuat dalam tahun taksiran itu sehinggalah sebelum 31 Disember 2022, maka dia layak mendapat rebate atau zakat ke atas cukai yang dikenakan. Dan dia bukan hanya zakat pendapatan saja, Tuan Iskandar. Dia dapat zakat simpanan kalau dia bayar, zakat saham, zakat emas perak, qada zakat, maknanya zakat terdahulu dia kira tak pernah bayar. Boleh kira juga. Boleh. Bukan ni. Dan zakat fitrah yang RM7 tu. RM7, RM14, RM21 tu. Janganlah dibuang kuponnya. Sebab syarat dalam klausa tu menyebut bahawa adanya resit rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri berdasarkan undang-undang bertulis. Itu yang ditulis dalam Akta Cukai. So ini bermakna bahawa kita kena faham. Dalam kita membayar zakat, tempoh kita individu tu daripada 1/1 sampai 31 Disember lah. Jadi kalau kita ada bayar apa saja jenis zakat, katalah kita kena cukai 1,000. Contoh cukai kita 1,000. Maka kita bayar zakat katakanlah 500 pada tahun itu. Jadi bila kita buat e-filing tahun depan, bagi pendapatan kita tahun lepas kan. So e-filing kita tahun depan tu bulan April kan. Kita hantar bulan April 2023. Bagi pendapatan kita 2022 tu, masa kita isi borang tu. So dekat bawah tu dia akan tulis pendapatan yang dikenakan cukai satu jumlah. Katalah ambil contoh 1,000. Kita bayar zakat 500. So daripada 1,000 sebabkan kita bayar zakat 500, maka jumlah cukai yang dikenakan adalah baki ke atas lepas zakat itu ditolak rebate-nya. Sebab tu nama dia rebate. Rebate ni one to one. So 1,000 cukai, 500 zakat, hanya 500 saja kepada cukai. Apa jadi kalau kita bayar kena cukai 1,000 daripada pendapatan, kita bayar zakat juga 1,000, maka kosonglah cukai. Macam tu. So maknanya cukai ni dia one to one rebate. Sebelum datang rebate tu, kita nak kena tahu macam mana dekat atas tu dulu. Kalau kita isi borang cukai, kata kita individu ni, Tuan Iskandar, saya dan kita semua, kadang-kadang bila kita isi borang cukai tu, pertama kita akan tuliskan pendapatan, betul? Katalah 100,000. Selepas pendapatan tu, dia akan tulis pelepasan cukai yang dibenarkan. Tax relief. Diri, isteri, anak, kan? Itu adalah pelepasan, disebut pelepasan cukai. So daripada total income 1,000, tolak dulu yang itu kan? Selepas disebut tax relief, kita akan mengisi dekat bawah tu adalah tolakan cukai yang dibenarkan. So dalam tolakan cukai tu apa dia? Yang kita pergi bayar kepada institusi yang boleh derma, wakaf, beli buku, alat sukan, SSPN, apa lagi? KWSP, takaful insurans. Itu adalah tolakan cukai yang dibenarkan. Dia bukan tax relief. Dia adalah tolakan. Lepas kita kira pendapatan, tolak pelepasan, tolak tolakan cukai, baru kita dapat jumlah pendapatan yang dikenakan cukai. Betul? Okey. So setiap individu yang tahu dekat dia punya borang e-filing tu, daripada situ baru menentukan 24%, 22%, 26%, kemudian ada baki lagi tak persen tu kan, yang seterusnya. Barulah kita akan dapat
jumlah pendapatan yang layak dikenakan cukai. So daripada nilai itu barulah datangnya rebate zakat. Di mana letaknya rebate zakat? Berdasarkan selepas jumlah pendapatan yang layak dikenakan cukai. Jadi bagi kita yang membayar zakat pada tahun tak semasa, appear-lah tu. Zakat simpanan, zakat harta, zakat pendapatan, zakat fitrah tu berapa kita bayar? So macam saya sebutkan tadi, pendapatan yang layak dikenakan cukai 1,000, kita bayar zakat 500. Maka jumlah baki sajalah kita remitkan pada cukai. Itu bagi individu. Berbeza sikit bagi syarikat. Okey. Bagi syarikat yang melaksanakan zakat perniagaan, zakat korporat dia tak dapat rebate. Dia dapat tolakan cukai 2.5% daripada aggregate income, pendapatan agregat. Macam mana konteks itu? Bagi syarikat yang bayar zakat, syarikat sdn berhad, syarikat berhad dan sebagainya, dia ada dalam akaun, bukan dalam annual report, mungkin dalam laporan pengurusan, laporan keuangan sebelum dihantar kepada dihantar kepada lembaga hasil, dia ada satu item disebut pendapatan agregat. So pendapatan agregat itu, katalah contoh, saya ambil contoh syarikat ni ada 1 juta pendapatan agregat. Maka daripada 1 juta, pihak lembaga hasil akan kira pendapatan agregat itu 2.5% daripada nilai 1 juta. So kalau kita ambil 1 juta kali 2.5% adalah 25,000. Maka bayaran zakat syarikat, kalau dia bayar zakat, hendaklah dia dapat jumlah tolakan setakat nilai 25,000 tadi. Berdasarkan 2.5% aggregate income. Dia tak macam individu tadi. Individu berapa yang dibayar, tolaklah. Syarikat tidak. Syarikat ada sedikit keterhadan, iaitu melihat kepada berapakah pendapatan agregat syarikat dengan daripada nilai pendapatan agregat, daripada nilai itu berapa dibayar zakat. Ada satu, sebabkan kita PPZ Mawib ni menguruskan juga labuan. Sebab labuan ada atas cukai dia sendiri, di bawah labata. Labuan, dia lain sikit. Labuan membenarkan tolakan zakat itu diambil daripada net profit 3% daripada net profit. Maksudnya kalau syarikat tu 1 juta income dia, net profit kali 3% adalah 30,000. Jadi zakat hendak boleh dibayar dalam capping 30k. Itu di labuan. Labuan dia khas sikit lah. Jadi maknanya individu kita bagi rebate, syarikat 2.5% daripada pendapatan agregat, iaitu tolakan cukai, di labuan diambil 3% daripada net profit. Sebab tu kita galakkan orang potong gaji bagi mereka yang pendapatan. Sebab apa? Sebab kita ni, kalau kata pendapatan kita melebihi 2,500 dan ke atas, kita dah kena PCB biasanya. So ada table dia. Betul. Jadi bila kita masukkan zakat itu, pihak majikan sebelum meremitkan kepada lembaga hasil, dia kena ambil kira potongan zakat tu. Jadi kalau PCB dia kata contoh dia buat RM50 Januari, zakat dia potong RM30. Seolah macam RM80 lah kan. Tapi disebabkan zakat tu dia rebate, dia one to one. Jadi RM50 cukai, disebabkan zakat masuk RM30, baki RM20 tu saja yang diremitkan kepada cukai. RM30 kepada zakat. Total tetap sama RM50. So take home pay tak ganggu apa pun. Dia tetap sama. Cuma kita minta kalau katakan berlaku bonus. Tiba-tiba tengah tahun tu ada bonus. Sedangkan kita dah buat potong gaji sama nilai kan. Itu kena tambah. Sebab nanti dekat hujung tahun, bila income tax kira semua tau. Yang kita punya cukai PCB tu anggaran nilai. Jangan salah faham. Dia anggaran nilai. Jadi bila kat hujung tahun kita tengok meletup. Rupanya bonus kita tu tak kira zakat dia. Satu. Kedua, pelarasan gaji. Mungkin increment. Ketiga, allowance yang tertinggal dalam payslip. Bila dalam payslip ujung EA form ada. Nampak tak? Jadi memimbanginya adalah terkurang nilai zakat. Satu. Kedua, kita tak menambah nilai zakat tu. Pasal apa? Kita ingat sama je. Sedangkan ada bonus, ada kena gaji. Masa tu kena arrange balik lah. Susun balik supaya di hujung tahun kita akan tengok satu jumlah keputusan bagaimana zakat yang kita keluarkan selepas kita ada pelarasan yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, berapa jumlah cukai yang ada. So isilah borang dalam e-filing kita. Jangan biar, itu yang saya sebut tadi, kita jangan biar je zakat kita tu dah potong RM50 daripada tahun 2000 sampai 2020 RM5. Tak boleh je tu. Mesti ada kenaikan gaji. Mesti kalau ada rezeki ada bonus kan. Jadi maknanya yang masa bonus tu berapa kita bayar zakat daripada nilai bonus. Supaya nanti dekat hujung dia orang akan reconcile balik nilai yang kita kena cukai berdasarkan nilai yang zakat yang kita bayar. So itu kepentingan dia sebab kita rebate. So itu satu keuntungan lah. So maknanya benefit tu kita kena gunalah. Sayang. Betul.